Alright, apa yang kita yang review hari ni? Tuju Setia Berhad. Okay. Tuju Setia Berhad oleh saya. Okay. Di bawah khas oleh kerjasama dari Busla Malaysia I. Dan juga Sophisticated Investor dan juga Wyckoff Method. Okay. Daripada tim Smart Saham Academy. Okay. Hari ni adalah flagship series saya yang saya suka membuat review IPO yang untuk saham-saham yang akan listed dalam pasaran bursa walaupun daripada main market dan juga ace market. Lead market tak boleh sebab lead market tu lebih kepada private investor ataupun investor yang kaya-kaya saja. Okay. Alright. Apa yang telah ada pada persekitaran kita so far. Okay. Tuju setia revenue to grow significantly. Itu pun Malaysia Reserve ikut analyst daripada public investment. Okay. Main market bound Tuju Setia aims to raise 56 million from IPO. Okay. Tuju Setia to ride on construction sector recovery. Okay. Maksudnya dari sini the news yang floating around so far adalah semua akan menjangkakan construction sector ni akan kembali. Tetapi kita pun tunggu juga kan. Bila lah construction nak jalan kan. Sendu je. Construction disebabkan PKP kan. Lepas tu PKP ada juga pula accident construction lately. So banyak reputation kan pekerja-pekerja asing lagi lah kan. So banyak-banyak faktor. So mereka pun terdedah pada benda ni. Tetapi mereka pun memilih tarikh yang mungkin agak sesuai bagi mereka untuk start listing to the market and ride on the recovery yang kita tak tahu bila. So apa yang kita tahu dia dah telah direview oleh Syariah Advisory Council SSC sendiri oleh Securities Commission. So dia telah mendapat direct status syariah. So walaupun kita akan dapat the final status ataupun the latest status syariah pada 31st May ni untuk the first semi annual. So tapi kita dah dapat status awal daripada Syariah Council sendiri. Okay. So dia melibatkan diri Tuju Setia ni dalam high rise construction. Kita tahu banyak high rise construction ni adalah segi residential ataupun segi commercial. Okay. Dan dia tak ada kaitan dengan SP Setia atau Teladan Setia. Memang nama dia buat Tuju Setia ni. Okay. So apa kita nak cari? Kita nak tahu dia punya direction, dia punya kekuatan, dia punya risiko, dia punya potential, apa position mereka di dalam market. Kita tahu competitor construction ni memang sangat-sangat banyak. Lagi walaupun dalam Malaysia ni kita tahulah walaupun kita Teladan Setia tu the only first yang construction yang listed dalam ACE market. So Tuju Setia ni memberi satu another aspect of challenging the construction market. Tetapi kita nak tahu sama ada adakah mereka actually have the edge over the rest of the other existing players yang ada dalam market ni. Okay. Alright. So kita akan go through sikit content, the IPO details, dia punya business model strategy, okay, siapa profile belakang dia, dan dia punya financial aspect. Dan akhir sekali baru kita akan go through sedikit demi sedikit dengan top to bottom approach daripada segi the whole industry, how are they doing dari segi property ataupun construction. Diorang ni berkaitan mana satu, adakah sama-sama, adakah dia punya building material tu berkait rapat juga, kayu besi. Kita tahu benda tu, kayu dengan besi tengah digompang-gompang dalam market kan. Siapa yang tahniah kepada siapa yang berjaya mengikut perkembangan steel dengan aluminium yang telah naik macam-macam Okay, let's go. IPO details sedikit demi sedikit kita akan dah kupas. Okay, kita dah tahu the dates yang kita dah pas, iaitu 26 itu dia open dalam market. 5 Mei baru lagi semalam dia dah tutup pada pukul 5 petang. Okay, saya pun apply je. Tak tahu dapat tak dapat tu kita tunggu balloting esok. Okay, selepas pukul 5 7 Mei baru kita dapat result, tahu sama ada kita dapat tak dapat. So kalau kita pakai e-IPO daripada Maybank atau CIMB, instantly kalau tak dapat tu you will get your money back. So no problem kat situ. Okay, unless you ada salah key in you punya CDS number ke kan, itu mungkin lambat sikit lah, tapi jangan risau. Okay, then 18 Mei baru kita tahu dah dapat result tu 18 Mei dia akan transfer ke dalam kita punya CDS account. Okay, dan kemudian pada 19 Mei is the date yang kita akan nampak the IPO ni listed dalam market. So sama dia nak naik ataupun jatuh dulu naik balik, ataupun naik terus naik dan terus naik, itu kita akan tunggu dan lihat apa akan jadi pada hari tersebut. Okay, so harga yang dilistingkan sebanyak 70 sen. Okay,
Ni antara IPO yang agak yang lebih daripada RM50 so far pada tahun 2021. Okay. Dan market capitalization yang akan dinilaikan adalah sebanyak 221 juta je. Macam kecil lah juga, kecil lah pula kan untuk 70 sen ni kan. Patut lebih into 500,000 to 1 billion ke apa kan. Tapi itu perlu disupport dengan dia punya fundamental lah. Okay. So 80 juta shares which is about 56 juta akan digunakan untuk dia punya utilization lah. Okay. So kita tahu pecahan-pecahan dia 31 datang pada private placement. PP ni private placement So Miti Bumi Putra, so tu yang awal. Lepas tu private placement pada selected investor. Ni bukan Bumi Putra mungkin. And then 15.8 ni daripada public. Okay, so 15.8 ni yang akan yang diberikan kepada public lah, termasuk yang dalam EIPO tu. Okay, dan 6.3 juta ni adalah pink form. Maksudnya untuk orang-orang yang tidak mengenali pink form ni adalah staff-staff yang dalam company yang telah bekerja mungkin for a few number of years dan mereka deserve this kind of entitlement. So Tujuh Setia ni memberi mereka shares lah. So satu pencah tanda penghargaan. Okay. Alright. So one of the few surprising key yang kita boleh tengok dalam dalam Tujuh Setia ni tidak ada proceeds of prepaying or loans tau. So dia tak ada buat repayment of loan macam company-company sebelum ni. Kecuali macam Volcano dia kata tak ada bagi loan. So tu pun one of the few companies tapi tak syariah. Okay. So 24 juta akan digunakan untuk membeli machineries yang akan membantu dia punya construction. Okay, 8 juta akan membuat purchase of land. Purchase of land ditarget, tak silap saya, dalam area Selangor juga, untuk menyimpan segala aset-aset construction mereka. Okay, 19 juta akan digunakan untuk working capital dan 5 juta akan digunakan untuk estimated listing expenses. So listing expenses ni kita tahulah dia upah analyst, dia upah auditor, okay, dia upah underwriter, okay, untuk menguruskan listing IPO ni dalam market, right? So jelas dari situ kita nampak yang Tujuh Setia ni ada hala tuju yang sangat bagus dan memang betul-betul akan berusaha untuk mengembangkan bisnes mereka, dan mungkin akan lagi dilonjak further bila sekiranya government punya polisi mungkin MCO pun dah kurang diperketatkan semula. Okay, itu kita akan expect. Alright. So, sikit sebanyak kita tahulah sikit apa dia punya sejarah the notable key projects yang mereka tu berjaya achieve. So establishment of PTS ni kita panggil ni, Tujuh Setia PTS, pembinaan Tujuh Setia, okey, Senyap Berhad. Okey. Kita nampak pada tahun 2005 dia dah ditubuhkan, dan tahun 2021 dia dah listed. So agak laju juga dia punya perkembangan walaupun untuk construction company. Okay, kita tengok ada punya projek untuk residential dengan non residential. Ada Maidin, Setia Walk, KLIA 2, okay, Top Glove Tower atau Pekana International School, Rumah WIP pun dia orang ada. So dah dapat secure governmental punya projek. Menara TCM, Kajang Women and Children Hospital. Okay, so dia sambung lagi dia punya development in terms government punya construction. Riana Dutamas Phase 2, Tuais Residence Setia Alam dan The Pulse Residence and 121 Residence in PJ. So ni adalah list projek yang mereka berjaya attain pada tahun tu, dan kebanyakannya ada yang masih lagi ongoing dan ada yang sudah berjaya di-completed pun. Okay, so ni bit-bit sejarah kita lah oleh Tujuh Setia ni. So bukan calang-calang punya projek lah kalau dia dah berjaya achieve ni. So kita nak tahu juga siapakah orang-orang di belakangnya ataupun apa yang dia nak cuba buat. Okay, Tujuh Setia ni 100% owned by PTS, pembinaan Tujuh Setia Senyap Berhad. Okay, construction of non-residential dengan residential. Okay, residential ni macam lah biasalah orang duduk kan. Non-residential macam sekolah, hospital. Okay, so kita nampak dalam ni pun saya ambil dalam IPO mereka. So dia punya business activity and revenue stream is building, construction and juga design and construction hospital. So ada juga indirect punya revenue dia kata situ, dari segi property developer dan juga owner pada building. Okay, dan dia punya geography market so far is hanya Kuala Lumpur dan Selangor sahaja.
So hari tu kita nampak Tenaga Setia concentrate kat Melaka je kan. Ni kali ni kita nampak market dekat Selangor je, dekat Selangor KL je. Okay. So dia punya administrative, dia punya office dekat Puchong je, auditor KPMG, so it's quite a good brand kat situ. Okay, SSE approved latest baru-baru ni. Based on dia punya FY financial year 2020, which is 31 December. Okay. Dan note yang moratorium of shares ni bermaksudnya 209 million shares yang owned by this dua director ni. Okay. Ada salah kira sikit kat situ sorry. 140 campur 29 tak sampai 209 so these two people, moratorium of shares, apabila IPO ni telah listed dalam market, mereka tidak boleh menjual saham ni terus direct ataupun transfer ataupun beri kepada siapa-siapa pada dalam tempoh 6 bulan first listing. Okay. So moving forward, these are the two names yang kita boleh tengok sama ada mereka mungkin potentially the SM yang menggerakkan harga syarikat saham syarikat 7 Setia ni Okay. So kita tahu dia punya aktiviti, okay, building, construction, planning and management, dia punya base construction, semua dia buat lah daripada segi earthwork, site preparation, foundation, substructure semua, okay, dan design and construction of hospital. Okay. Alright. A little bit of their competitive advantage dengan business strategy. Okay. Ni antara kat tepi ni dia punya achievement dari segi points yang diberikan pada tahun-tahun tu So 79.5 out of 100 points. Okay, daripada classic score 76% daripada CIDB. So they achieve those standards yang memang di awarded every year. So assessing body tu yang akan decide So ni ada Building and Construction Authority of Singapore dan juga CIDB. Okay, dia cuba untuk mengentice you all sebagai public investor dan juga potential traders in the market untuk 7 Setia ni, okay, to believe in themselves. The company punya track record dengan high-rise construction, okay, timely completion ni is boosted by their awards, okay, adopt various industrialized building system. So dia punya construction teknik tu ikut standard lah, okay, provide design construction to hospital, okay, installation of group 1 medical equipment. So tu kita akan tengok ada gambar dia kan, sebab saya pun bukan jenis orang bukannya orang construction dan juga orang medical, so saya pun tak faham apa benda group 1 medical equipment ni. Bila tengok ada dalam gambar tu baru saya faham. Okay, expertise and capabilities, okay, diverse range of non-residential and residential, okay, qualified and experienced management team. So dia punya experience management team ni lebih pada 30 tahun pengalaman dalam bidang construction. So that's quite the reputation yang diorang ada lah. Okay, so dia punya moving forward strategy is to continue strengthening the competency in the building construction dan juga expand dia punya operational facilities, which is to me that is quite normal. Every construction punya company memang akan cuba untuk memperbaiki mereka punya standard procedures dalam membuat proses construction tu, dan operation tu of course lah, bila kalau is based on, it is project based lah, so construction memang tak lari daripada benda tu je. So it's quite straightforward to understand. Okay. This is the few notable nama yang ada dalam 7 Setia ni. Okay, tengok the first one, Datuk Seri Ahmad Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Okay, dia punya independent non-executive director. Okay, tengok dia punya pegangan. Sime Darby, Duta Land, Micron, okay, Cancer Research, Red Giant Selangor, ICT dengan SKEV. Okay, so pegangan ni yang agak penting juga. Kita tahu dalam syarikat 7 Setia ni, dia punya director dia ada pegangan tempat lain juga. So then daripada Wee Eng Kiong juga ada pengalaman 30 tahun. Okay, Datuk Wee Beng Aun ada saham dalam GOB. Okay, boleh Google boleh tengok sendiri GOB company apa. Okay, directorship in QL Wee Beng Chuan, QL company ni Family Mart. Okay, Datin Sri Rehana Begum, ada directorship MAA Micron Melewa, semua besi-besi juga So tak tahu lah dia boleh buat kabel-kabel untuk dapat projek dengan senang kan. So these connections are the most important part of 7 Setia untuk didapatkan perhaps the securement of that contract ataupun future project lah. Then Nur Adha bin Yahya ni director dalam bidat dengan data prep. Allahu Akbar. Ada juga nama ni bidat dengan data prep. So kita boleh monitor rapat-rapat semua nama-nama ni. Yang paling atas ni I think the biggest
kabel lah itu. So to say anak former agung so macam give me anything I can get it secure. Macam tu lah. So tu the names belakang ni jangan main-main. Okay. So apa yang akan jadi selepas listed tadi? So sekarang ni Wee Kiong dengan WeBank On yang pegang 67 dan 63%. So nanti eligible directors akan pegang 0.55 dan public akan pegang 33% dalam 7 setia ni. So that is quite a lot Okay, tu kan ni medical one equipment ni adalah ni hospital, bed head, X-ray room, dental room dan juga labor room. So apa lagi projek jam? Projek dia orang? Geo Bukit Rimau, Rumah Wip Sky Awani, dekat kat mana dekat ada Gombak tu. Memang saya nampak tinggi betul Sky Awani tu. Sky Awani Resident Project, Nadayu The 63 Project. So memang betul-betul quite ternama this project, memang kita nampak lah. Okay, apa lagi? Setia Sky Residence, Divina Tower Project, Menara TCM, Top Glove punya tower pun dia punya projek juga. Okay, ni ada residential, ada Mentari Court, Idamar Residence, Grand Medini Residence dan juga PPAM Sofia. So semua ni adalah projek-projek yang ternama tuan-tuan dan puan. Dengan Top Glove punya tower tu kan, semua kalau tanpa ni 7 setia ni tak terjadi Top Glove punya valuation tu kan cik. Macam mana hype punya Top Glove tu 7 setia adalah the names behind. Okay. So memang betul hype ni. Okay. So memang the revenue dia punya proses business process ni memang terlibat dari segi contract procurement, pre-construction, dia terlibat dari segi design dan juga in the middle of construction tu lah. Okay. Okay, TP yang dah diberi oleh public investment sebanyak RM1.11. Sekarang harga 70 sen. Okay, naik sampai RM1.11. Berapa persen tu guys? Ya Allah, public investment betul-betul confident ni. Okay. Bukan sekadar nama belakang ni, tetapi the experience behind the management team tu. Okay. Kita nampak ni construction of non-residential warna biru and residential yang warna kabur sikit. So ada a bit of the other projects. So kita nampak ini adalah tahun 2017, 18, 19 dan 20 dan kita tahu okay, the numbers are reducing in 2020. Kita tahu tu sebab COVID kan. Tapi before that the numbers is quite tinggi juga for 7 setia ni. Okay, dan memang dia betul-betul tunggu dan delay listing dia orang just to catch the recovery phase. Okay. Yang kita nak tengok juga dia punya margin GP margin, gross profit margin, profit before tax margin dan juga profit after tax margin. Okay, kita tengok walaupun COVID ridden 2020 mereka punya GP margin berjaya di maintain. Okay, profit after tax margin 6.36%. Okay, which is quite good lah, walaupun the numbers drop tapi margin tu yang agak penting untuk valuation kepada company tersebut. So dia berjaya menjaga dia punya valuation so that shareholders atau potential shareholders dan traders akan dapat entice ataupun induce lah. Saya tak induce ada orang yang induce. So there are still induce for you all to come into them to get the money flow into the company. Okay, right. The major customers yang ada ni pun as of 2020 lah ada a few names ni, dia punya JLM Emerald, okay, TWI Development, Naluri Rezeki, okay, nama-nama company mungkin saya tak apa kenal tapi mungkin kalau a few of the other listeners yang pernah nampak, okay, ni adalah dia punya major customer dengan major suppliers lah. Walaupun tengok ada pada business relationship tu mungkin ada daripada 2-3 tahun, ada juga yang telah pada yang lebih daripada 12 tahun kat situ. So that will be part of the key figures yang mereka untuk supplier ni dan dapat dia punya dia punya subcon. Okay, kita dapat situ customer ni adalah yang hire 7 setia, okay, untuk projek dia Emerald Hills, Kajang Memorial Hospital. So benda ni projek-projek ni masih lagi ongoing Okay. Tapi sebelum kita nak tahu dia punya potential, kita juga kena faham juga risiko-risiko yang ada dalam 7 setia ni. Okay. Kita tahu dependent ability to secure new projects and continuity of order book. So kita tahu construction ni tak lari daripada order book.
So you need to have macam a few other companies yang nak secure projects ni, the order books tu adalah dia punya potential revenue in the future. So kalau mereka tak boleh secure new order books, you won't see a future revenue incoming. So disregard lah semua potential cost yang akan berlaku, tapi order book tu adalah the contract value yang akan secure untuk future revenue ni. So untuk kelangsungan company, future prospect of the company tu dah macam dia nak naik kepada harga mungkin lebih pada RM1 ke RM2 ke apa ke kan. So dia kena buat continuous development. Kalau tak, jadilah macam other companies yang start to diverse into other sector. Macam glove kan, tiba-tiba elok property, tiba buat glove. Okay. Anticipated increase in cost of construction. Betul? Kita tahu harga steel dengan harga untuk building material semua akan ada demand dan juga lack of working resources in the public sekarang ni yang akan menjadi punca juga cost of construction, which is barang-barang raw material. Okay. Ada juga risiko of COVID-19 prolong. Itu pun masalah juga sebab kita tahu construction sector ni deal dengan do a great deal dengan foreign workers. So workers yang in the construction site semua tu akan very exposed to COVID-19. Okay. Director and key senior management, kita nampak dia punya experience dia, 30 years old punya experience tu, kalau apa-apa jadi dekat mereka, apakah succession plan mereka, itu adalah risikonya. Okay. Juga subcon and labor supply macam saya cakap tadi. Dan liquidity risk of collection trade receivable, sebab sekarang kita nampak a lot of companies are suffering financially. So dari segi collection of money daripada customer tu macam mana. Okay. Defect liability claims of customer, kita tahu construction ada claim selalu biasa bila subcon dah siap certain part, dia akan claim balik kepada tu setia. Okay, berapa dia punya cost barang ni semua. Okay, tu pun ada masalah, ada risk juga. Okay, certain damage, insurance claim. Okay, inherent risk to the construction industry dan ada competition from others. Competition tu lah yang paling besar sekali into the market. Okay, so kita dah sedikit sebanyak kita ambil review daripada the analyst, which is Vital Factor Consulting kali ni. Okay, dia telah membuat kajian yang agak mendalam dari segi industri of construction ni dan juga property juga. Okay, so we can first look apa jadi pada tahun 2016, 17, 18, 19, 20 dan juga forecast for 2021. Okay, data daripada Data of Statistik Malaysia, Bank Negara pada tahun 2020 telah menunjukkan quite significant drop dekat situ daripada segi growth rate untuk construction sector ni, dan fokus pada 2021. Okay, dia orang untuk engineering construction dia orang fokus to be 13.9, then building construction 6.5 to 7.5% lah. So apa lagi dari segi pecahan pada tahun 2020 apa yang ada pada tahun lepas, kita nampak almost 50% datang daripada building construction dan juga civil engineering. Civil engineering lebih pada macam jalan, tol semua tu. Building construction ni bangunan lah. Okay, non-residential dengan residential macam saya cakap tadi, residential is rumah untuk orang duduk dan juga non-residential untuk offices. Okay, dan juga hospital ataupun government facility. Okay, right, apa lagi yang kita ada? Saya lagi suka rumuskan the numbers ni by the view of myself. So kita nampak from 2015, okay, value of construction work completed by subsector. Okay, kita nampak the numbers was increasing tapi drop in 2020. Okay, overall daripada 2018 dan 2020 face quite a great deal of drop sebanyak negative 10% pada residential dan negative 13% untuk non-residential. Overall dia dah kacau sikit lah sebab dah ada skip data situ in statistical wise. Okay, then concentrated dekat federal territory sahaja pun lebih kurang negative 10.5% dan juga negative 7.2, dan fokus dekat Selangor pula. So ni kurang sikit lah. So even though the figures of construction Selangor KL tu macam lebih kurang tapi they pun face a great deal of negative growth. Dia ada growth tapi negatif lah. Okay, dan value of construction work completed by project owner dari segi subsector tengok. Okay, non-residential dan residential. Okay, dia tengok semua memang semua negatif lah. So construction apa yang positif fundamentally memang nothing much to look for in the past 1 or 2 years yang kita punya government check up ni lagi kan.
and more into apa austerity measures, saving semua tu kan. Dan sekarang kita nak kena spend, need to boost the market. So memang fundamentally we already memang expected lah semua akan jadi negatif. Okay. Dan kita tengok dari segi residential property transaction, okay, ni adalah transaksi jual beli pada macam new property ataupun sub sale, okay. Even jual beli property pun drop dari segi harga. Mungkin harga property tu daripada new property tu tinggi, dan bila dah jual kepada public dia terpaksa rendahkan untuk dapatkan sales tu. So kita nampak orang yang membuat sub sale pun beli below market value kan. So memang confirm drop lah annual growth of transaction ni. So kita tahu tengok ada pada tahun memang glaring lah, pada tahun 2020 memang betul-betul drop. So capital compounded annual growth tu betul-betul reflected apa yang terjadi. Dan itu residential. Commercial pula lagi lah teruk. Commercial orang nak rumah untuk duduk, ni commercial untuk office pula kan. So lagi lah memang betul-betul teruk lah in terms of Malaysia overall, negative 18% value. Okay, Kuala Lumpur pun sampai negative 36%. Okay, Selangor negative 12%. So memang betul-betul construction needed help lah in the current market. Right. Apa lagi yang tak ada? So dia orang juga telah membuat forecast untuk future supply of residential property dan juga commercial. Okay, atas ni residential, bawah ni commercial lah. Okay. So far yang kita dah nampak pada tahun 2020 untuk residential, okay, plan and future pun plan yang ada tu macam rendah sikit pada last year. Okay, and future they orang expect for the supply untuk Kuala Lumpur, Selangor, and of course the whole country itself to be about the same ataupun slightly higher. So okay, tapi dia nak cuba untuk maintainkan juga so that compounded annual growth tu tak terlalu teruk lah. Okay, then in terms of commercial units, ni adalah banyak few projects yang kita banyak lagi yang belum siap kan. So memang betul-betul for future punya plan, it needs to boost. Memang it need to be boosted in the market itself. Okay. And masalah property pula yang dalam Malaysia ni, I think a lot of investor ataupun real estate agent yang ataupun yang pernah involved dalam property would be familiar lah of the latest statistik yang baru keluar I think few weeks ago ataupun on the property side. Okay, overhand property in Selangor. Sekarang Johor pun ada overhand property juga. So bukan sekadar residential tapi commercial juga. So bila harga yang diberi oleh construction atau property developer tu sangat tinggi, dan memang of course kita dalam financial situation kita tak dapat property tu tak dapat terjual lah kan. So ada masalah sikit di situ. So kita dapat rumuskan di situ, demand dependency ni memang betul-betul depend of fiscal policy, which is government yang policy. So banyak yang diberikan, choose rumah WIP ke rumah affordable kan, yang mungkin yang agak controversial baru-baru ni yang berjaya punya BFM bagi loan sampai 60 tahun so as a financial planner punya view, memang confirm is a no. 60 tahun tu you'll be paying interest more than you should have So even loan creator pun you shouldn't be paying 9 tahun pun ambil 7 pun okay lah. You'll be paying a lot tapi interest tu rendah sikit. So 60 tahun punya interest memang tidak berbaloi. Okay, availability of loan for construction for construction ni memang sangat penting. So itu kenapa OPR tu masih lagi dalam kadar yang sama dan tidak pula diturunkan, sebab bank negara dah memberi pendapat bahawa it is quite low and it's betul-betul kompetitif untuk untuk orang ataupun construction builder ni untuk take advantage of the current OPR rate yang sangat-sangat rendah. Even property buyers pun, if you want to buy now, it is a good time sebab OPR tengah rendah. And bila kita pakai Islamic loan kan, so dia akan adjust dia punya profit rate disebabkan time factor of money semua tu kan. So you will get the loans quite cheaper now, so it is best for you to pay more now, and then bila dah interest tu naik, you already settle quite a lot of your principal. So itu ini sekadar advice pesanan masyarakat So other than that, kita tahu
competition daripada industry players. Okay, so ni adalah kajian daripada Vital Factor yang telah memberi rumusan a few of these companies yang membuat construction of commercial dengan residential ni. So boleh nampak WCT, Sunway Construction, Kejaya Prospect, VZ1, okay. Sekejap LBS Bina Group, apa lagi, Setuju Setia pun ada dalam tu. So kita nampak daripada segi revenue in comparison pun kita nampak sini, kita tahu dekat mana Setuju Setia tu berada. Okay, it's very far ranked. Dia memang betul-betul fokuskan dekat projek KL Selangor je. So you won't see some few other names sebab mungkin dia orang ada projek kat tempat lain kan. So these are dia punya direct players lah. Dia punya group revenue pun jauh in terms of the rest of the other competitor. Okay, segmen group ni lebih, segmen revenue ni lebih kepada pecahan-pecahan revenue tu daripada other states lah. Okay, mungkin dia tak buat sini sebab dia tak kira kan. Okay, sebab dia dah compare kat revenue terus. Okay, dan group GP dia punya gross profit dan juga net profit dan juga GP margin dan juga net profit margin. So kita nampak in comparison they are doing quite okay in terms of their direct competitors. Not the best, not the worst. So just average lah. So di tengah-tengah. Okay, dia tak teruk macam VZ1 yang betul-betul harga saham pun agak rendah sekarang. Dan tapi dia tak terlalu mahal juga. Okay. Okay. Boleh tak kita nak go through chart? Sekejap. So sementara tu saya ambil nafas ya. Sekejap. Apa ada ni? Just chat dah aku nak. Tak ada apa dah. Tira pun tak kira lagi. Tira pun tak kira commission lagi saya. Taruh saya tengok komen je Okay, supply secure betul. The names behind is quite important. Okay, Skyworld, Sky Awani tu Tuan Hidayat. Okay, kita akan tunggu technician kita. So kita nak pergi kat chat. Okay, sebab kita nak buat the overall overview of the current industry yang ada. Okay, boleh nampak chat dia? Kalau nampak boleh komen sikit, nampak tak chat? Okay, kita nak tengok apa dulu? Of course kita akan tengok kita punya bursa dulu. Okay, Bursa Malaysia Index. Okay, FPM KLCI. Okay, apa yang terjadi sekarang ni? Dah rebound guys. That is a nice week to see. Topping volume ke? Okay. Sangat cantik ni. Tadi dia terjun sampai bawah ni. Sekarang dah rebound balik. Pukul berapa dah ni? Baru pukul 4.20. So ada lagi 40 minit lagi. Before the end of the day. So kita nak tahu kat section apa sektor apa yang contribute ni. Okay, tapi bukan section ni So kita nak tengok construction. Kita buat comparison dulu. Di manakah current construction? Alright, construction index. Kita akan compare dengan bursa. Yeah. So this is the current picture Kita tengok how far kita nak tengok as of 2020 lah 2021. Okay. So 2021 wise, construction memang betul-betul ikut KLCI. So apa-apa yang terjadi dengan KLCI yang akan betul-betul impact construction sector in the next few weeks juga tapi kalau kita nak zoom lagi, in the current punya sector betul masih lagi apa follow. And let's say kita go to smaller time frame. Yeah, slightly above KLCI. Below KLCI kat atas. So construction kat bawah. So construction tengah naik. Oi.
Construction tengah hijau So kamu tahu apa yang buat jadi construction naik ni? Cuba sebab saya tak tengok market So kalau ada yang tahu tu boleh komen sikit. Kamu tahu apa yang push construction ni? Wish. Dia tahan ni. So kita nampak the overall picture of construction ni tengah apa? Tengah buat rebound sikit. Tapi the overall picture in the recent phase kalau dari segi Wyckoff punya schematics ni dah macam lebih kepada distribution dah ni. Dia tengah bermain dekat sideway dekat atas ni. Bermain dalam berapa dia punya comparison ni kalau saya tutup. Okay. 180 points to 190. So dia punya kotak range ni untuk sementara waktu ni. Dia setelah construction. Kita nampak dia main sideways tu So means possible rebound, short term rebound and test balik resistance dekat atas ni. Okay. So dari segi construction tu dah dia. Kita nak tengok direct into the shares. Okay. Apa yang ada tadi? Kalau kita nak tengok yang nama-nama saya ingat tadi kita nak compare. Let's say kita buat multiple view. Right. WCT. Okay. WCT almost lebih kurang ikut carta property property lah, construction, sorry. VZ1. Dewan Selangor teruk sangat tu. Tahun 2021. Tengok compare 2021 Siapa lagi nama tadi? Ya Allah, lupa dah. Dalam slide ni. Widat. Sekejap apa tu? Saya pun tak ingat dalam slide ni. Dah apa yang dalam slide ni Nasif? Dah lupa lah. Sekejap Saya pula lupa kau tahu apa yang tadi. Okay, Sunway Construction, Kejayaan Prospect, GDB. Okay. Sekejap. Ni kat cap update. Okay. Sunway Construction. Okay. Not bad, Sunway Construction. Okay, tak cukup review. Kita tambah review. Z1 jatuh lagi Allah. So construction actually jatuh dan cuba buat ada buying interest dekat bawah dia, panic selling dekat in the first beginning of the day, dan dia pun telah cuba membuat recovery sikit sini pada hari ni. Okay. Apa lagi? Sunway, Z1, lagi GDB. GDB Holdings. Hijau ni. Okay. TCS. TCS Group Holding. Okay. Semua pattern yang lebih kurang sama dengan bursa construction Kita nampak dia naik banyak hari tu, then dia buat sideway region sikit, dan sekarang tengah ada that negative volume kat situ. Negative candle kat situ. Apa lagi dulu tadi? PS is it? PS Bina Group. Semua merah juga ni. Lagi? Apa tu lagi? Kejayaan Prospect, sorry bukan okay apa tengok apa Intabina, sorry bukan ABS, balik ke chat balik. Kejayaan Prospect dan Intabina. Intabina bukan ABS. Penny Kejayaan, sorry, Kejayaan Prospect. Kejayaan di atas tu. Okay. So kita nampak in comparison to where the bursa construction kat mana sekarang.
Dan kita nampak harga 7 setia ni rank in between apa Kejaya Prospect, okay, ada Sunway Construction yang agak tinggi dan juga WCT. So BG1 ni memang teruk lah juga. Dia punya apa director shake up juga hari tu. So memang saya monitor closely juga sebab it was one of the few favorites juga in terms of fund manager. Okay. Dan ada TCS yang baru listed not too long ago tahun 2020 jauh daripada IPO. So kita ni pun, if you want to form an expectation of what can happen to the IPO, Steamboat antaranya lah. So kita nampak TCS down the first day sampai ke bawah and then ada that buying interest sampai harga hari ni. So so in overall kita akan cuba menunggu lagi catalyst daripada pihak government untuk memberikan boost to the construction industry. And masih lagi ada uncertainty in terms of lepas dah habis PKP dengan darurat ni ada potential election pula kan first September, tu pun antara benda-benda yang kita kena be aware lah. So so far kita tahu 7 setia ni akan involve in mainly dalam construction industry. Mungkin untuk property tu pun bolehlah tengok juga sikit. But that is the main revenue is memang daripada construction lah. Okay. So far so good guys. Ada apa soalan tak tentang 7 setia ni? Bagus dah managing group ni. Sudah managing group ni. Wish of day. Tak ada Asal tadi tu aku wish of day. Jadi buat apa aja ni? Trading stock. Tak tahu lagi dia managing group apa ni. Oh, dia tak ada komen. Okay. Tak apa. Okay. Mungkin sebab impact bulan puasa kan, semua macam mungkin tak bertenaga lagi masa ni. Saya pun spend masa juga untuk usah chat ni pun kering tekak. Tapi insyaallah live recording ni live ni akan record, so you all boleh tengok balik later on untuk memahami apa benda 7 setia ni yang akan offer. So esok kita akan ada market wrap up dengan Faiz Wahab just to highlight apa benda yang dah berlaku pada minggu ni. So OPR, okay, apa yang ada dalam market, macam industri besi, okay. So kita tunggu review besok. So far so good. Tak ada apa-apa soalan daripada daripada audience. So the decision next is to either buy, sell or hold. Itu adalah terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So saya telah menyampaikan the information yang sepatutnya pada tuan-tuan dan puan-puan untuk 7 setia ni. Okay. So diharapkan you can make the right decision lah. Okay. Buy, sell or hold, itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So ni anggaplah hari ni sebagai kajian untuk 7 setia, dan hopefully kita akan jumpa dalam masa yang akan datang untuk the next IPO review. Okay. So banyak lagi IPO review yang saya pun telah list dalam FB page saya. Okay. Dan insyaAllah memang akan kita tunggu-tunggu dan akan review sama-sama. Okay. Okay. So apa-apa pun, selamat menyambut baki Ramadan yang terakhir. Okay. Selamat Hari Raya in advance. Okay. Mana yang berada dengan family. Okay. All the best untuk the rest of the trading session and tomorrow. Okay. With that, thank you.